Pertamanya tentang pentingnya pilihan raya di Pelangai ini. Iaitu untuk menentukan kita dapat memilih seorang wakil yang kita boleh percaya untuk memimpin kita di kawasan Pelangai untuk tempoh beberapa tahun ke hadapan ini. Perikatan Nasional telah membuat keputusan untuk meletakkan Cikgu Kasim di sini. Dan saya sebagai pengurusi Perikatan Nasional mengharapkan sokongan yang sepenuhnya daripada lebih kurang 16,000 pengundi yang ada di sini. Boleh ke tidak? Slow je. Boleh ke tidak? Alhamdulillah. Jadi saya tak payah cakap panjang. Tetapi yang saya nak menceritakan sedikit ialah soal UMNO. Pasal saya sudah lama menjadi ahli UMNO sejak tahun 1972 dulu. Dan pada sejarah yang lama itu saya telah memegang banyak jawatan-jawatan daripada bahagian pemuda, esko pemuda, ahli majlis tertinggi, naib presiden, dan akhir sekali ialah timbalan presiden macam Datuk Tuan Ibrahim. Tapi selepas daripada peristiwa 1MDB, saya fikir orang di sini pun tahu apa cerita 1MDB. Kes masih dibicarakan di mahkamah. Orang yang agak menjadi perhatian utama tidak lain ialah Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan kerana peristiwa saya menegur kepimpinan Perdana Menteri di waktu itu iaitu Datuk Seri Najib, maka saya disingkir daripada jawatan timbalan Perdana Menteri. Saya pun tak terfikir bahawa saya akan disingkir. Tetapi kerana isu 1MDB ini satu isu besar yang hari ini jelas terbukti apa yang saya sebutkan itu nyata betul, yang melibatkan dana kerajaan dan lain-lain lagi berpuluh-puluh bilion. Waktu itu saya menjadi timbalan Presiden UMNO dan juga timbalan Perdana Menteri. Tetapi ini kerana suatu angkara yang saya fikir adalah suatu perbuatan salah laku yang tidak betul, yang boleh membawa musibah kepada negara. Saya tidak memikir soal jawatan saya kerana menjadi kewajipan saya untuk menegur kepada kepimpinan yang ada waktu itu iaitu Perdana Menteri Datuk Seri Najib bahawa hal seperti ini tidak harus dilakukan. Oleh sebab itu saya berhadapan dengan masalah. Bila saja saya disingkirkan daripada jawatan timbalan Perdana Menteri, esoknya ada mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO, saya tak tahu siapa di sini ada dalam Majlis Tertinggi, buat keputusan untuk memecat saya selaku timbalan Presiden UMNO. Saya nak ceritakan itu bukan apa, ialah kerana yang kita tandingi di sini, yang lawan calon kita ini ialah UMNO. Yang saya nak cerita ini bukan nak condemn UMNO. Kerana saya pernah menjadi ahli berpuluh tahun. Awal-awal lagi tidak ada cerita tentang soal apa kecuali keyakinan saya dan ramai ahli-ahli UMNO di waktu itu ialah inilah sebenarnya satu-satunya parti politik Melayu Islam yang berjuang hingga mencapai kemerdekaan, yang kita yakin dan percaya boleh membela nasib orang-orang Melayu dan Islam dalam negara kita. Itu asas perjuangan awal-awal lagi yang menjadi teras kepada kepercayaan kita untuk mendukung UMNO.
Jadi sebab itu pada hari ini kita berhadapan dengan parti yang ada di sini. Yang ditentang ialah UMNO. Calon yang ada di hadapan kita di sini ialah daripada Perikatan Nasional. Perikatan Nasional ialah satu gabungan parti politik iaitu daripada PAS, Bersatu dan Gerakan. Yang paling utama ialah PAS dan Bersatu iaitu Parti Melayu Islam yang hari ini sudah pun diiktiraf sebagai gabungan parti politik Melayu yang terbesar di negara kita. Alhamdulillah. Yang saya nak menceritakan di sini ialah kerana apa yang diperjuangkan oleh saya waktu saya di dalam UMNO tidak lagi diperjuangkan oleh pemimpin UMNO yang ada pada hari ini. Sudah menyimpang jauh daripada matlamat asal perjuangannya. Waktu itu, sama ada di waktu pilihan raya ataupun bukan pilihan raya, kita melihat musuh utama UMNO adalah DAP. Kerana DAP tidak memperjuangkan bagaimana yang UMNO perjuangkan waktu itu tentang soal orang Melayu, soal Islam dan banyak isu-isu pokok yang tidak selari dengan perjuangan orang Melayu didokong oleh DAP. Sebab itu tidak berhenti-henti. Kita menolak DAP dan kita menyeru pada rakan-rakan orang Melayu di seluruh negara jangan percaya kerana parti DAP tidak boleh dipercayai atas asas perjuangannya tidak selari dengan perjuangan kita dan harus ditolak. Jadi ini sudah berlaku untuk satu tempoh yang paling lama. PAS ada pengalaman juga dengan DAP sedikit. Saya kemudian itu atas muslihat untuk menumbangkan kerajaan kleptokrasi. Bersatu juga dalam DAP bersama dengan PKH, PH dan lain-lain lagi dipimpin oleh Tun Mahathir Mohamad. Tapi itu hanya dalam satu tempoh yang agak singkat. Kerana kita berdepan dengan satu situasi yang agak cukup tidak baik bagi negara. Soal kleptokrasi. Soal rasuah yang berleluasa, soal 1MDB dan pelbagai-bagai yang lain yang tak harus kita biarkan. Tapi itu sudah pun berlalu. Cuma pada waktu ini kalau saya nak sebutkan, situasi UMNO sekarang tidak seperti dahulu. Jadi kalau ada dalam pilihan raya ini adalah calon yang bertanding atas nama UMNO, UMNO yang bertanding hari ini sudah bersama dengan DAP. Dan kalau saya sebutkan sejak awal dulu, DAP bukan merupakan sebuah gabungan parti politik yang mendukung perjuangan orang Melayu. Sebahagian besarnya ialah mendukung sikap chauvinisme orang Cina yang seharusnya tidak menjadi satu rakan dalam perjuangan. Tapi hari ini sudah berubah. Kalau saudara ingat dalam sejarah UMNO, sudah banyak keputusan dibuat. Tidaklah wajar supaya pemimpin UMNO pada waktu itu dan sehingga ke hari ini menerima Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jangan terima DAP, no Anwar, no DAP berulang-ulang kali dalam Perhimpunan Agung UMNO, dalam mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO. Tapi hal itu tidak dihormati oleh pemimpin UMNO pada hari ini, iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi. Saya bangkitkan soal ini bukan kerana apa, bukan langsung iri hati. Untuk mengingatkan pada kawan-kawan saya yang masih tegak berdiri bersama-sama dengan UMNO, bahawa walaupun saudara berada dalam UMNO, tetapi kerana pilihan raya di Pelangai ini, saudara sewajarnya tidak menyokong calon UMNO, tetapi menyokong calon Perikatan Nasional. Apa hukum? Harus. Apa hukum? Nanti adalah keluar dalam TikTok, besok polis panggil saya. Dia kata saya keluarkan fatwa macam di Pulai. Bukan saya keluarkan fatwa, saya bertanya saja begitu. Kerana keadaan sudah jauh berbeza. Macam langit dengan bumi. Dan oleh sebab itu dalam situasi keadaan yang ada pada hari ini, sewajarnya orang-orang Melayu sedar. Ahli-ahli UMNO tak apalah duduk di situ kekal sebagai ahli UMNO. Tapi tidak akan menyokong pemimpin yang ada dalam UMNO pada hari ini, tetapi menyokong Perikatan Nasional sebagai wadah perjuangan masa depan orang Melayu kita. Ini adalah suatu tanggungjawab yang saya fikir harus dilaksanakan.
Soal keduanya, saudara, pada hari ini masalah kita. Ya, pilihan raya ini pilihan raya kecil. Dia tidak akan mengubah situasi di peringkat negeri ataupun di peringkat negara. Tetapi dalam situasi dan keadaan yang kita berada sekarang pun, kita berhadapan dengan masalah yang cukup rumit. Sewaktu disebutkan tadi, saya memimpin negara sebagai Perdana Menteri. Waktu mana berlaku suatu wabak yang tidak pernah terduga dalam sejarah di dunia, hatta di Malaysia, iaitu COVID-19. Tak ada tempat yang boleh saya rujuk untuk dapatkan nasihat bagaimana kita nak menguruskan soal penyakit COVID-19. Tak ada pakar, tak ada doktor ataupun pihak yang dikatakan tahu tentang cara nak menguruskan wabak COVID-19. Bukan saja di Malaysia, di seantero dunia tidak ada pakar. Dan belum ada lagi satu bekalan ubatan ataupun vaksin yang telah ditemui waktu itu untuk kita gunakan sebagai penawar pada penyakit seperti COVID-19. Maksud saya lah di waktu yang amat sukar, kita berhadapan dengan masalah yang besar. Dan bukan saja masalah itu menjejaskan soal kesihatan rakyat, tetapi juga menjejaskan kehidupan rakyat jelata. Tetapi kerana ini masalah, musibah, krisis yang melanda negara kita pada tahun 2019 dan 2020, awal-awalnya itu. Dan waktu itu kerajaan PN yang saya pimpin diberikan amanah untuk menguruskan negara. Dalam keadaan yang sukar itu, kita mencari jalan dan ikhtiar bagaimana nak menyelesaikan masalah ini. Saya tak boleh rujuk pada sesiapa. Tetapi pendekatan yang kita ambil ialah kita bersidang, berbincang setiap hari dan malam. Apakah cara dan gaya dan pendekatan yang harus kita ambil untuk membantu menyelesaikan masalah. Kita buat keputusan sebagai contoh pada 16 hari bulan Mac tahun 2020. Datuk Saifuddin ada dalam kabinet. Di mana di waktu itu kita buat keputusan supaya kita mengadakan PKP, kawalan pergerakan di seluruh negara, termasuklah juga di sini. Tidak membenarkan rakyat keluar untuk bekerja, semua tutup untuk mengelakkan daripada wabak COVID itu melanda seluruh rakyat jelata yang boleh menyebabkan kematian. Kita putuskan pada 18 hari bulan. Mesyuarat Kabinet bersidang pada 16, putusnya pada 18, kita kenakan PKP di seluruh negara. Soal yang saya nak sebutkan sini bukan soal apa tindakan yang saya buat. Ialah bagaimana menguruskan keadaan krisis yang melanda negara waktu itu supaya rakyat terselamat dan nyawa rakyat tidak terkorban dan ada makanan disediakan di atas meja. Sebab itu dalam tempoh sebegitu, sebelum saja kita mengenakan PKP, saya dah panggil dulu Menteri Keuangan yang saya lantik, Datuk Tengku Zafrul. Saya panggil Menteri Keuangan dan saya beritahu kita akan mengenakan sekatan kawalan pergerakan di seluruh negara. Bermakna rakyat tak boleh keluar, mereka tak boleh bekerja. Pastinya isu yang akan berbangkit ialah siapa yang nak membekalkan bahan makanan supaya anak-anak mereka ada makanan di atas meja. Takkan kita nak biarkan rakyat mati ke buluh. Maka itu kita buat keputusan. Walaupun PKP dikenakan, kita bekalkan bahan-bahan makanan di seluruh negara. Kotak yang nilainya berbilion-bilion ringgit, kita sediakan dihantar ke setiap rumah supaya jangan ada satu buah rumah pun rakyat yang mati ke buluh kerana tidak makan. Itu satu langkah yang kita buat yang menyebabkan kita terpaksa mengeluarkan perbelanjaan yang besar, 530 bilion ringgit, lebih setengah triliun yang kita peruntukkan bukan saja untuk menyelesaikan masalah COVID, memberi vaksin dan juga mengambil langkah-langkah untuk menyediakan kemudahan-kemudahan rawatan dan hospital dan doktor dan juga jururawat. Tetapi juga kita nak menentukan bagaimana dalam tempoh yang sama ekonomi negara kita tidak runtuh. Saya ingat dalam satu mesyuarat yang saya pengusikan sebagai pengusi Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Dalam mesyuarat itu ada Governor Bank Negara. Governor Bank Negara memperingatkan pada saya. Dia kata, Perdana Menteri, kalau dalam tempoh sebulan saja lagi kita tidak buka peluang supaya ekonomi kita dapat dihidupkan semula, digerakkan semula, maka seluruh sistem ekonomi negara kita akan runtuh. Kalau saudara jadi Perdana Menteri dan Governor Bank Negara memberi amaran, jangan tutup tapi buka.
Bagaimana keputusan yang saudara harus buat untuk menanganinya? Dalam kabinet saya ni ada 2 puak. Puak bukan macam mana? Satu pihak, iaitu menteri yang menjaga soal kesihatan. Ada 2 menteri yang jaga. Satu Dato' siapa nama ni? Adham Baba, Menteri Kesihatan, dan seorang lagi KJ, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Mosti. 2 menteri ini biasa dalam mesyuarat memperingatkan saya, jangan cepat buka sempadan, jangan benar orang keluar bekerja, kerana takut kalau itu berlaku maka wabak COVID ini akan menular ke seluruh negara. Di satu pihak lagi ada Menteri Ekonomi, Datuk Azmin, dan beberapa menteri-menteri yang berkaitan dengan ekonomi, Datuk Mustafa, yang mengingatkan jangan tutup lama-lama. Kalau tutup lama-lama banyak kilang akan rugi dan banyak juga pelabur akan tinggalkan negara kita pergi ke negara lain kerana sistem bekalan mereka sudah terputus. Jadi kita duduk tengah-tengah. Macam mana keputusan nak dibuat supaya yang ini tidak teruk terkesan, yang ini juga jangan teruk terkesan. Saya nak memberikan gambaran bahawa dalam keadaan yang agak sukar, kita terpaksa buat keputusan. Dan akhirnya nampaknya keputusan kita itu berkesan. Hari ini World Health Organization, Pertubuhan Kesihatan Dunia, iktiraf bahawa Malaysia adalah antara negara yang paling berjaya menguruskan COVID-19 sejak beberapa tahun yang lepas. World Bank ataupun Bank Dunia memberikan pengiktirafan bahawa dalam keadaan yang sukar, Malaysia telah dapat memulihkan ekonomi, menyampaikan bantuan pada rakyat dalam tempoh yang segera. Belum selesai satu bantuan, besoknya datang lagi satu bantuan, datang lagi satu bantuan. Dan antara bantuan yang juga kita berikan ialah kepada mereka-mereka di rancangan tanah Felda. Ini ada satu cerita yang lain berkenaan dengan soal Felda. Tadi pun saya di Kemahal beritahu tentang soal Felda kerana ada orang nak tahu apa cerita Felda. Saya sebenarnya di rancangan di kawasan saya ada 4 rancangan Felda. Saya tahu masalah Felda. Tetapi yang berbangkit pada waktu saya memimpin negara antara lain lah sebelum itu pembentangan satu kertas putih tentang masalah Felda. Iaitu satu kajian yang dibuat secara teliti dan panjang lebar. Bagaimana nak menyelesaikan masalah peneroka, bagaimana nak menyelesaikan hutang peneroka, bagaimana nak memulihkan sali Felda, bagaimana nak menguruskan dan juga menyediakan tambahan peruntukan, infrastruktur, generasi kedua, ketiga dan sebagainya. Ini telah pun dibuat waktu kajian-kajian di zaman saya dan juga zaman sebelum itu. Dan apa yang penting ialah keputusan yang telah pun dibuat oleh pihak Kerajaan Perikatan Nasional dahulu. Di bawah pimpinan saya, kita memutuskan kerana peneroka Felda untuk sekian lama berhutang. Jumlah hutang waktu itu ialah sebanyak lebih 12 bilion ringgit yang sudah lama tidak berbayar dan dikira sebagai hutang lapuk. Jadi dalam syuarat kabinet kita, kita bentangkan antara perakuan itu supaya hutang lapuk itu dihapuskan. Bukan kesemuanya, 80% daripada hutang lapuk peneroka Felda yang bernilai 8.2 bilion ringgit dihapuskan. Tepuklah tangan. Pasal dah dapat, tak payah tepuklah kot. Itu keputusan kita. Dan kita buat itu kerana atas kesedaran bahawa hutang yang sudah sekian lama tak berbayar itu macam mana pun tidak akan berbayar. Kita dah tahu dah bertukar daripada generasi pertama, sudah tukar ke generasi kedua. Tanah diambil alih oleh pewaris, lepas tu hasil yang agak merosot dan banyak faktor-faktor yang lain yang menyebabkan kalau kita berterusan dengan keadaan hutang yang tak berbayar, memang tidak akan berbayar sampai bila-bila. Sampai orang yang jadi peneroka asal pun sudah meninggal dunia, masih terbeban. Tak tahulah sama ditanya waktu sudah meninggal sama ada hutang sudah bayar atau tidak. Saya tak nak berita soal itu. Tapi ini satu daripada perkara yang agak merondong nasib peneroka Felda di seluruh negara. Oleh sebab itu kita buat keputusan, kita hapuskan 8.2 bilion. Dan itu telah pun dilaksanakan. Tetapi bukan setakat kita menghapuskan hutang lapuk peneroka, kita memikirkan juga berdasarkan pada perakuan yang telah dibuat berkenaan kedudukan Felda. Bagaimana Felda ini nak disusun balik, ditadbir semula
diatur semula supaya hasil pengeluarannya dapat meningkat. Masalah FGV, di mana peneroka Felda memiliki saham di situ yang sudah pun merosot dan penguasaan waktu itu hanya lebih kurang 30% daripada equity FGV dipegang oleh peneroka Felda. Maka selepas daripada itu kita ambil langkah untuk peneroka Felda memiliki semula lebih 80% nilai saham FGV. Itu ada keputusan dan telah pun kita laksanakan. Selain daripada itu ialah kita menyediakan satu jumlah menerusi pengeluaran apa yang disebut sebagai sukuk bond, iaitu satu pinjaman yang dijamin oleh kerajaan yang diperlukan oleh Felda yang kita sebutkan sebagai sukuk bond. Ya, dan ini dibuat ialah untuk membolehkan Felda memperolehi dana untuk digunakan supaya pengurusan Felda dapat memajukan Felda, hasil pengeluarannya boleh meningkat dan lain-lain perkara boleh diselesaikan. Itu jumlahnya ialah 9.9 bilion ringgit. 9.9 bilion ringgit. Dan waktu kita telah bersetuju dalam Jemaah Menteri supaya peruntukan sejumlah itu dan pinjaman sukuk bond itu dapat kita laksanakan dan telah pun dilaksanakan. Saya tidak nak bangkitkan apa isu yang telah bangkit antara saya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Tetapi beliau yang bangkitkan. Bila beliau buat kenyataan baru-baru ini menyatakan bahawa sebenarnya bukan Muhyiddin yang menyelesaikan masalah hutang peneroka, saya Anwar Ibrahim yang menyelesaikan masalah. Muhyiddin dia pandai cakap saja. Saya bila dengar kenyataan Perdana Menteri itu, saya kata, apa pasal pula ni, terbiat ke dia? Atau sengaja dia buat? Ataupun dia yakin bahawa sebenarnya saya tak membantu. Yang membantu menyelesaikan masalah itu adalah beliau sendiri. Jadi oleh sebab itu, saya mencari jalan untuk mendapatkan maklumat. Dan saya dah dapat kenyataan yang benar bila disiasat. Macam disebutkan tadi, saya tanya dengan Tan Sri Idris Jusoh, kawan lama saya, bekas menteri juga, yang saya lantik waktu itu menjadi pengurusi Felda. Saya tanya, Idris, ini yang telah disebut oleh Anwar Ibrahim, kata dia selesaikan masalah hutang. Betulkah? Tidak. Itu waktu kita dulu, Tan Sri kita yang selesaikan masalah. Habis dia kata gitu, entah macam mana dia dapat maklumat itu. Tentu sebagai Perdana Menteri, dia ada orang yang akan memaklumkan kepada dia. Dia tak tahu ke? Tak faham ke? Atau sengaja begitu keadaannya, sehingga dia mencabar saya, mengatakan saya sudah berbohong. Kalau tuan dah dicabar sebagai berbohong, macam saya dah kena fitnah, saya tak boleh buat diam diri, saya terpaksa mengambil tindakan undang-undang. Saya saman Anwar Ibrahim. Setuju tak? Yalah, setujulah. Pasal nak membuktikan saya tidak melakukan perkara yang disebut oleh Anwar Ibrahim. Lepas tu dia cabar saya. Dia saman saya pula. Macam mana tu? Itu hak dia lah. Masih ada di mahkamah, belum ditetapkan bila nak bicarakan. Tak apalah. Soal pokoknya sebenarnya ia dah selesai. Saya banyak kawan-kawan saya yang jadi peneroka. Ada juga ahli bersatu, ketua bersatu bahagian Senai. Saya biasa sebut nama dia, dia suka dia sebut nama dia. Namanya Tosren bin Jarvanti. Jawa totok, betul. Kat sini ada orang Jawa kan. Saya, Tosren, kau dengar tak apa yang Anwar cakap tu? Yang dulu yang kita dah hapuskan hutang tu, dah hapus belum? Dah hapus lah, Tan Sri, dah lama dah. Tahun 2020-21 dah selesai dah semua sekali. Idris Jusoh kata dah selesai. Menteri dia pun juga di Parlimen. Azlina jawab di Parlimen satu ketika dia dah selesai. Cuma yang ada baki agak 20% tu dia kata dah tak bolehlah dihapuskan begitu. Jadi dah selesai. Dan dijawab juga di Parlimen. Kalau peneroka dah kata dah selesai, menteri dah kata dah selesai, pengurusi Felda dah kata selesai, takkan saya cakap bohong. Tetapi tak apa, yang mustahak peneroka sudah dapat nikmat daripada penyelesaian tadi. Di samping itu juga peneroka akan dapat daripada usaha yang kita lakukan untuk memulihkan Felda. Pasal Felda satu-satunya institusi orang Melayu yang terbesar di dunia. Tak tepuk tangan, tak apa. Penat dah malam. Berapa juta ekar tanah yang semuanya dipegang hampir 99% saya fikir orang Melayu. Ini khazanah yang terbesar
yang dimiliki oleh Melayu mesti dipertahankan sampai bila-bila. Jangan dijual tanah ni. Kalau dibenarkan jual, habis besok. Orang Melayu akan hilang sebahagian hartanah yang ada di negara kita. Jadi ini sudah jadi satu institusi. Sebab itu bila ada isu dan masalah yang bangkit dalam rancangan Felda, siapa pun dalam kerajaan tak boleh memandang sepi. Tak boleh membiarkan kerana akan terjejas nasib lebih kurang 1 juta kalau tak silap saya keluarga yang ada dalam rancangan Tanah Felda. Jadi penting kita cari jalan untuk menyelesaikan. Dan saya fikir di waktu Perikatan Nasional mentadbirkan negara, kita sudah mainkan peranan untuk membantu supaya situasi dan keadaan Felda akan bertambah baik. Sudah mula bertambah baik. Bila mana Tan Sri Ide Jusoh maklum pada saya, lepas tahun lebih, apa yang telah pun dicadangkan dalam kertas putih dan diperakukan oleh jawatan kuasa khas di bawah Tan Sri Wahid Omar, dia dah maklum pada saya, Tan Sri sudah dapat dilihat, sudah ada pemulihan. Hasil dan keuntungan Felda sudah bertambah dan keadaan peneroka Felda seharusnya jauh lebih baik. Walaupun saya tahu masih banyak masalah dalam Felda. Masalah generasi kedua jangan sebut. Saya duduk di mana tadi ni, mesti calon kita dah beritahu isu pembinaan rumah generasi kedua. Saya di rancangan di kawasan Pagoh ada 4 rancangan tanah. Saya cuba bantu tapi belum selesai. Sebahagian saja saya dah dapat bantu untuk menyediakan rumah untuk generasi kedua. Dengan syarat ada tapak tanah yang dipersetujukan oleh Felda diracik halus untuk dibagikan kepada anak-anak yang sewajarnya boleh duduk di situ dan meneruskan masa depan mereka di rancangan tanah Felda. Soal kedua, pembiayaan, macam mana nak biayai dan sebagainya. Ini besok menang kalah soal kedua, tapi kalau kita menang, kita cari jalan dan ikhtiar untuk bincang dengan pengurusan Felda. Bagaimana di kawasan rancangan tanah Felda yang ada di kawasan Pelangai ini. 3 kawasan utama. Isu utama soal seperti yang disebutkan tadi, iaitu soal generasi kedua, generasi ketiga dapat kita atasi dalam satu tempoh yang tidak terlalu lama. Ya, itu satu. Yang keduanya soal infrastruktur. Ya, mungkin masalah soal pekerjaan, soal harga, soal penerimaan di kilang Felda, macam-macam isu yang saya diberitahu memang dihadapi oleh para peneroka, kita akan cari jalan. Walaupun kita pembangkang. Mana tahu besok kita sudah jadi kerajaan, senanglah tugas kita. InsyaAllah. Mana tahu. Itu segalanya ketentuan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa saja. Sebab itu Pelangai ni walaupun dikatakan PRK, pilihan raya kecil, tapi signifikannya besar. Macam contoh dalam masalah negara kita pada hari ini. Apa masalah utama? Saya dah buat kajian berkali-kali, tapi jawapannya sama je. Top of the list ialah masalah kos sara hidup. Betul tak? Kos sara hidup. Masalah inflasi yang melambung naik. Masalah harga barang yang tinggi. Masalah bekalan barang tak cukup. Tak pernah berlaku dalam negara kita apa yang berlaku baru-baru ini. Kalau kita tengok yang berlaku ini, macam berlaku di Somalia. Macam berlaku di negara-negara ketiga. Macam dia berlaku di negara-negara miskin seperti di Afrika. Itu biasa kita tengok. Dan kita tak heran memang negara itu negara miskin. Malaysia bukan negara miskin. Lagipun kita pengeluar beras. Ada dasar pengeluaran beras negara. 70% pengeluaran dalam negara. 30% diimport daripada luar negara. Jadi kalau ikut itu, pernah tak dengar dalam sejarah Malaysia yang tuan-tuan dah ada ni? Sebahagian sini ada 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Saya 76. Mungkin paling tua di sini saya lah. Tapi nampak macam muda lagi. Pernah tak kita dengar orang beratur berjam-jam? Kita tengok dalam video dah tular. Hampir banyak video dah tular. Orang mesti queue nak ambil bekalan beras. Bekalan siapa? Bekalan farmer. Saya cakap juga tadi di Kemahal. Mana ada kerja farmer bekal beras? Tuan-tuan ada dengar tak? Kalau dia bekalkan sayur, beli sayur, pasarkan sayur, kelapa, ada tak pernah masuk dalam sedara itu, beras. Beras ialah makanan ruji. Memang kita makan beras siang malam, pagi petang, siang malam. Dan selama ini tidak jadi masalah. Di mana saja pergi kedai, ada kedai yang jual beras. Kerana sistem pengagihan dan juga rantaian bekalan itu sudah establish lama.
Bukan setahun dah, rasa saya dah 30, 40, 50 tahun dulu. Sebelum bernas dan selepas bernas. Saya sebut tadi Datuk Sri Syahidan ni antara pakar bernas. Kalau nanti ada masa dia boleh ucapkan dia nanti. Tentang soal bekalan bernas. Tapi hari ini dibaca berita Haji Mat Sabu. Siapa dia tu? Menteri apa? Menteri Naik Lembu. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Oh, kamai susah nak sebut. Menyampaikan apa dia kata penerangan pada Perdana Menteri. Itu yang dimaklum oleh saya. Ada kenyataan rasmi dikeluarkan. Memberitahu pada Perdana Menteri dia sedang menguruskan soal bekalan ni menerusi Fama. Dan tak ada kenyataan Perdana Menteri kata tak betul. Kalau saya waktu jadi Perdana Menteri kata betul lah kau ni. Tak boleh buat macam itu. Pasal apa? Bukan kerja Fama. Kalau Fama buat kerja ni dah tanggungjawab baru. Jadi kalau dia buat urusan ni, tiap-tiap hari dah lori dia tak angkut lagi sayur apa semua kali. Nak pergi Cameron Highland tak ada lagi dah. Pasal apa? Nak angkut beras. Jadi masalah pada petani-petani yang lain. Siapa nak bekal, siapa nak jual, siapa nak pasar. Bekalan orang-orang kampung yang diurus menerusi bantuan daripada Fama. Oh, Fama jawab tak ada. Lori saya tak ada, pegawai saya tak ada, sekarang sedang uruskan. Kerana Mat Sabu suruh aturkan agihkan beras di seluruh negara. Macam mana? Saya sebutkan itu satu langkah bodoh. Jarang saya cakap orang bodoh. Saya tak boleh tahan tengok macam itu. Pasal ini tidak akan menjadi satu tindakan yang kekal. Sementara, sudah ada sistem pengagihan bekalan beras daripada Pernas. Dia dah beli beras daripada pengeluar-pengeluar beras tempatan. Tak cukup dia import daripada Vietnam, dia import daripada Thailand, dia import daripada Pakistan, dia import dulu daripada India. Dia dapatkan bekalan itu supaya bekalan beras negara mencukupi. Tak silap saya, Datuk Sri Syahidan, 2.2 juta metrik tan setahun. Yang terkini kata bekalan beras tempatan sudah merosot. Nak tahu kenapa pula merosot? Mungkinkah kerana cuaca dah berubah? Keadaan banjir ataupun keadaan tanah kering kerana tidak hujan, ataupun masalah harga baja yang mahal, ataupun benih-benih beras yang tak cukup dan sebagainya. Hasil pengeluaran beras dalam negara sudah merosot hampir 10% kurang daripada dahulu. Jadi persoalan yang ini patut Mat Sabu tengok. Pasal dia Menteri Pertanian. Pergilah turun kat Kedah tu, tanya orang Kedah jumpa Menteri Besar, ni macam mana nak buat? Kawasan tanah untuk tanaman padi sudah ada. Dah diusahakan berpuluh-puluh tahun. Kenapa hasil merosot? Ambil tindakan. Kerana soal tanaman beras ni bukan nak tunggu sampai 10 tahun tanam musang king. Untuk beras ni mungkin dalam masa tempoh berapa bulan tanaman beras. Daripada benih sampai ke jadi hasil, mungkin 5-6 bulan saja. 3 bulan saja. Dapat 1 hektar 5-6 tan. Dan kalau itu dapat usahakan, mungkin akan meningkat dalam satu musim kehadapan. Tak payah nak tunggu sampai 2-3 tahun. Kenapa tak dibuat begitu? Tak ada juga kenyataan dijelaskan bahawa ini langkah akan diambil. Orang mencari beras tempatan. Mana dia beras tempatan? Yang ada beras import. Harga sudahlah melambung naik. Kita dulu ada sistem kawalan harga sedikit sebanyak untuk menentukan paras harga yang dijual pada pengguna, terutama orang-orang yang pendapatan rendah itu tidaklah terlalu tinggi, mampu beli. Kalau sekarang yang jual harga beras sampai dekat RM53 satu kampit, beras super import, mungkin orang di Felda pun tak beli tapi terpaksa beli. Itu sudah melampau dengan harga yang terlalu tinggi sekali. Jadi ini isu saja. Saya tak nak sebut apakah jawapan pada permasalahan, tapi menunjukkan tentang keupayaan kerajaan menyelesaikan masalah negara. Sebelum ini isu telur pun Mat Sabu juga. Sekarang ni saya nak tanya, ada siapa Menteri Perdagangan Dalam Negeri Hal Ehwal Pengguna? Yang baru meninggal itu Datuk Sri Salihuddin Nasution. Ayub. Salihuddin Ayub. Meninggal dah. Sampai sekarang saya pergi tak diisi. Rasa saya lah, Datuk Tuan Ibrahim. Jawatan menteri itu tak diisi. Ini krisis.
Takkan PM nak memangku jawatan tu? Lantik kalau banyak lagi ahli-ahli parlimen yang dipikir layak sesuai. Kosong jawatan tu tak diisi. Pilihan raya dah selesai dah. Dipulai. Dia juga disepang jeram. Dah ada wakil rakyat. Tak tahu wakil rakyat itu nak lantik. Tapi tak diisi. Ini bukan pandangan saya biasa saja. Tapi kalau jawatan yang ada penting. Di mana keadaan negara berhadapan dengan suatu krisis. Menteri yang bertanggungjawab tidak ada di situ untuk menyelesaikan masalah. Takkan serah pada menteri lain memangku jawatan. Boleh. Tapi bebannya agak besar. Sebab itu patut tak boleh suruh Fama. Dia suruh Fama buat kerja. Pasal Fama ada buat agensi Kementerian Pertanian. Sedangkan tugas itu bukan di bawah Kementerian Pertanian. Jadi saudara, ini kecelaruan masalah yang sedang negara hadapi. Ini satu bahagian kecil daripada banyak masalah yang lain. Last sekali sebelum sampai tempoh jam 12. Cerita sedikit pasal Perdana Menteri melawat ke Amerika Syarikat. Pergi United Nations. Tak apalah dia menyampaikan ucapan. Kalau nak kirakan yang ramai kat sana dengar, saya fikir yang ada dekat majlis ini lebih ramai lagi. Tahniah lah. Terima kasih tuan-tuan. Pasal saya datang ke sini agaknya. Tapi yang agak luar biasanya, dia diberikan peluang diwawancara oleh wartawan antarabangsa, wanita. Dia ada dua. Satu Christian Amanpour, itu satu. Yang ini bukan, ini lain. Soal yang diberikan agak taklah susah sangat. Dia kata, selamat datang Perdana Menteri. Baru-baru ini di Parlimen telah pun membahaskan rancangan separuh penggal rancangan Malaysia yang ke-12. Ini soalan dalam bahasa Inggeris. Boleh tak Yang Amat Berhormat terangkan sedikit? Bagaimanakah rancangan Malaysia yang ke-12 dapat mencapai matlamat ekonomi madani yang diperjuangkan oleh kerajaan Yang Amat Berhormat? Mudah tak soalan tu? Mungkin orang Felda kata susah sikit. It's not difficult. Sebagai Perdana Menteri, patut dia boleh jawab tu dengan orang kata ada fingertip aja. Tapi tuan-tuan tahu tak? Dah keluar pun video. Mula-mula saya semak betul ke tidak, kok takut diedit. Rupanya tak diedit. Dia petik 4 minit lebih kurang jawapan Anwar Ibrahim tentang soal satu ini saja. Dia menilau seluruh dunia, tuan-tuan. Dia cerita yang tak ada berkaitan dengan soalan tadi. Dia cerita hubungan dia dengan Mandela. Dia cerita anak dia. Cerita Titanic. Tak apa benda cerita tak tahu. Saya fikir masalah yang hadir itu bukan seorang, ramai. Tokoh-tokoh korporat di Amerika Syarikat. Tokoh-tokoh besar. Pemimpin-pemimpin negara yang ada kat situ. Dia jawab di hadapan satu majlis persidangan yang besar. Macam mana Perdana Menteri jawab macam itu? Saya malu. Mempunyai Perdana Menteri. Nama dia Anwar Ibrahim. Yang tak boleh jawab soalan budak tingkatan 6. Tak boleh jawab. Dia tanya juga tentang soal apakah usaha Yang Amat Berhormat buat untuk membantu kumpulan-kumpulan rentan di bawah B40. B40 ni tergolong daripada orang-orang yang miskin. Miskin tegar. Sebenarnya dah bukan B40, sekarang ni B60. Ramai yang jatuh miskin selepas COVID. Tak berjawab. Jadi menggambarkan seolah walaupun dia Perdana Menteri, cakap kalau kat sini bukan main hebat, buka mulutnya bohong, buka mulut bohong. Sekarang ni tak payah buka mulut atau dia dah bohong. Dia tak boleh jawab. Soalan-soalan sebegitu yang bagi saya menggambarkan kecetekan ataupun kurang pengetahuan tentang isu yang sedang dihadapi oleh negara. Itu satu dua soalan. Kalau soalan-soalan lain menggambarkan seolah dia tak tahu apa yang harus dilakukan. Dan ini yang rakyat Malaysia sedang melihat. Ada isu, ada masalah macam tak boleh selesai. Berapa lama lagi tuan-tuan nak tunggu? Dah 10 bulan dah. Boleh tahan lagi sebulan? 2 bulan lagi? 4 tahun lagi tahan ke? Tak boleh tahan. Saya tak nak cadang apa-apa. Kita doa aja mudah-mudahan jatuh dia dan naiklah Perikatan Nasional. Mana nak tahu Allah kabulkan doa kita. Bukan masalah siapa nak jadi Perdana Menteri. Saya dah menyamah lah. Dah tahu jadi Perdana Menteri. Ramai ni tokoh-tokoh lain boleh jadi Perdana Menteri. Tak apa. Tapi soal pokok, selamatkan negara. Rakyat sedang menderita. Menghadapi kesulitan. Wang tak ada. Tak cukup. Barang mahal. Saya tak nak satu hari nanti isu ini akan melarat ke seluruh negara. Semua orang dah tak tahan. Dan keadaan negara akan terumbang ambing disebabkan kegagalan kerajaan
untuk menguruskan masalah yang ada pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, minta satu last sokong calon kita. Cuba bangun. Cikgu Kasim. Ini kita percaya dia boleh buat kerja ni. Menang di Pelangai, tambah satu sudah jadi 18 kursi. Tadi masa saya di satu majlis, ada pemberita tanya saya. Dia kata, saya dapat maklumat Tan Sri bahawa ada 4 adun di sebelah sana nak join Perikatan Nasional. Dia tanya ni. Ini saya bukan nak cerita bohong kan. Jadi apa saya jawab? Saya kata parti kita mengamalkan sikap terbuka. Kalau orang nak join yang kita, Alhamdulillah. Ta'ala kata jemputlah. Dan kalau begitu keadaannya, besok dah terbentuk kerajaan Perikatan Nasional di Pahang. Menteri Besar dah ada ke sini. Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man. Saya pengurusi Perikatan Nasional. Mengatasi Presiden PAS untuk umumkan itu. Dah tersedia dah. Dia ahli parlimen dan dia juga adun di sini. Memang layak orangnya. Betul? Boleh, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, terima kasih. Saya doakan mudah-mudahan 7 hari bulan yang akan datang, keluarlah beramai-ramai. Peratusan keluar mengundi mesti sampai 99%. Boleh tak? Saya jamin kalau 99% keluar, ataupun kalau tidak pun 90% Melayu keluar, maka calon kita akan beroleh kemenangan yang besar pada 7 hari bulan yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Perikatan. Takbir. 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 Terima kasih.